Hari ni aku nak sambung sikit pengalaman aku dekat UMS ambil jurusan sains hutanan selama 3 tahun, 10 tahun lepas lah. Aku buka buku dulu ya. Kalau tengokkan dulu, aku pun dah lupa dah sebenarnya. Dulu aku ambil apa? Sebenarnya kalau kita nak grad dalam sains hutanan, dia ada beberapa subjek yang perlu kita ambil. Yang pertama, Introduction to Major Forest Product. Maksudnya pengenalan lah dalam hasilan daripada hutan. Yang kedua adalah tree identification atau dendrology. Tree identification, dendrology ni macam ni kita nak identify pokok lah. Kalau kita tengok spesies pokok tu, kita boleh tahu pokok tu dari spesies apa berdasarkan beberapa kriteria. Ada daripada daun, ada daripada batang. Subjek ni best juga sebab kita boleh tahu macam mana apa nama spesies tu. Dia ada buku dia. Dia ada directory dia. Lepas tu kita pun kena belajar soil science and management. Dia soil science ni kita kaji pasal tanah lah. Dulu kita orang kena gali tanah, tengok layer dia. Menarik subjek ni. Lepas tu kita orang pun kena belajar pasal tropical forest economy. Maksudnya ekonomi perhutanan lah. Sebenarnya dalam perhutanan ni dia punya skop ekonominya terlalu besar, dan dia merangkumi boleh katakan merangkumi banyak aspek. Dia boleh mempengaruhi ekonomi sebuah negara juga. Jadi untuk semester kedua kita orang belajar survey and spatial technology. Kita kena belajar macam mana kita nak dalam subjek ni. Kita belajar macam mana nak buat survey. Kita pakai survey tanah kan, ketinggian dia. Lepas tu ada teknik-teknik macam mana kita nak tahu daripada spatial technology, daripada atas. Ada. Ini pun menarik. Ramai orang yang sambung master dalam subjek ni, dan dia pun agak menarik lah. Lepas tu kita pun belajar forest protection, pathology, entomology and fire. Jadi dalam subjek ni kita orang belajar macam mana kita nak apa konsep-konsep perlindungan hutan, dari segi patologi, penyakit dia, entomologi, serangga. Kita orang kena collect banyak serangga, dan juga fire. Sebab fire ni dalam perhutanan adalah satu benda yang common sebenarnya, tetapi kita perlu kawal. Lepas tu kita orang pun ada belajar biology and ecology in tropical forest. Biology and ecology in tropical forest. Ini berkaitan dengan ekologi lah. Biologi dekat dalam perhutanan. Dan juga kita orang belajar tentang quantitative method and computerization in forestry. Ini kalau subjek ni sebenarnya pengenalan terhadap macam mana kita nak buat research data, pengumpulan data atau kita nak analisis data yang kita dapat dalam sektor perhutanan. Yang seterusnya adalah plant physiology. Ini best sebab kita macam belajar tentang characteristic of the tree, of the plant. Kita back to basic lah. Mana yang ambil science stream tu dia akan belajar balik lah. Ini dia punya akarnya, ni lah vascular bundle lah, apa semua tu kan. Untuk semester ketiga kita belajar pasal wood science, teknologi sains kayu. Waktu tu kita kena identify lah. Kita kena tahu kayu tu apa spesies. Sebab berlainan kayu, berlainan pokok menghasilkan berlainan kayu, berlainan density, berlainan nilai. Jadi itu yang kita orang belajar dulu. Lepas tu kita belajar tentang silviculture. Lepas tu kita orang pun belajar tentang forest management. Itu ada masuk dalam ni, ada berkaitan dengan undang-undang sikit.
dan inventory and forest management. Inventory and forest management ni macam mana kita nak menilai dirian sesuatu kawasan hutan. Lepas tu sem 4 kita orang belajar khususan lah. Kalau student ambil course lain, subjek lain kan, ataupun ambil major yang lain, akan belajar benda lain lah. Macam aku dulu ambil sains perhutanan, aku ambil peladangan hutan. Aku akan menjurus kepada major aku. Major aku peladangan hutan dan berhutani. Jadi untuk sem 4 aku ambil agroforestry concept and system. Agroforestry ni sebenarnya dia macam mana dia adalah integration between hutan dengan pertanian. Dia ada banyak skop lah. Ada hutan dengan ikan, ada hutan dengan sawah, ada ikan, macam-macam. Lepas tu kita orang pun belajar tentang agriculture and forest plantation in the tropic. Ini dia punya situasi lah. Kita nak memahami macam mana apa yang ada dekat konsep-konsep ataupun teori-teori yang ada dalam agriculture dan juga plantation, forest plantation di kawasan tropik. Lepas tu kita orang pun belajar tentang genetic and plant breeding. Ni memang susah sikit lah. Sebab dia berkaitan dengan macam mana kita nak tahu how to identify the genetic of the tree and produce a new clones. Dia punya output yang dijangka adalah untuk menghasilkan clone yang terbaik among all the trees. Lepas tu kita orang pun belajar tentang International Tropical Timber Trade. Ini kita nak tahu macam mana urus niaga ataupun undang-undang yang terlibat yang digunakan pakai dalam Tropical Timber Trade. Lepas tu kita orang pun belajar tentang Forest Harvest Engineering. Dalam forestry sebenarnya ada banyak disiplin ilmu yang digunakan pakai. Ada yang perlu ada, sebagai contoh kena ada engineering dalam tu. Macam mana dia nak buat jalan, reduce impact logging, itu antara terma-terma lah dulu. Lepas tu kita pun akan belajar tentang pada sem 5 aku ambil principle of crop production and management. Ini penting. Subjek ni pun best juga sebab ia menyediakan kita tentang prinsip-prinsip yang perlu untuk kita menjadi seorang farm manager ataupun manager ladang. Sebab ini adalah prinsip-prinsip ataupun pendedahan awal tentang bagaimana kita nak menjaga ataupun untuk menguruskan satu-satu ladang. Dan dalam sem 5 juga kita orang akan buat tesis kita orang, final year project kita orang. Jadi final year project kita orang ni selalunya dia akan ambil pada tahun akhir lah. Waktu tu dah tak ada banyak subjek kita ambil, kita boleh fokus untuk settlekan kita punya final year project. Lepas tu sem 6 pula adalah kita orang ambil integrated plantation management. Ini berkaitan dengan sama juga macam ni kita nak menguruskan ladang-ladang yang mempunyai integrasi ataupun ada multiple management of a single area, contohnya lah. Lepas tu kita orang pun ada belajar tentang marketing of plantation product. Macam mana kita nak buat marketing untuk produk-produk hasil daripada ladang. Sebab kita orang dulu ambil peladangan hutan dan perhutani. Jadi subjek ni memang amat berguna lah. Memang amat berguna untuk kita memahami secara teori, dan nanti bila kita dah kerja kita senang nak mengaplikasinya di lapangan. Lepas tu yang last sekali kita belajar tentang current issues in forest plantation and agroforestry. Jadi isu-isu yang semasa tentang dalam sektor perhutanan kita belajar. Jadi
memang banyak yang kita ketahui apakah isu-isu mungkin berkaitan dengan undang-undang semasa, apakah regulation yang diperlukan untuk mengeksport balak ke luar negara. Jadi sebab balak ni bukan sewenang-wenang yang kita boleh eksport, dia ada banyak persigilan yang perlu kita patuhi untuk membolehkan hasil-hasil balak kita dieksport ataupun hasil-hasil kayu kita dieksport. Itu secara overall lah subjek-subjek yang aku belajar dulu kan. Nanti mungkin next time aku rasa macam aku nak kupas sikit lah kan. Kupas sikit tentang satu-satu subjek yang aku rasa pada aku menarik. Sebab perhutanan ni bukan benda yang boring tau. Perhutanan ni benda yang best kalau kita explore. Kalau budak-budak yang tak tahu nak pilih apa untuk UPU kan, ataupun nak further study, nak pilih subjek apa kan, nak pilih jurusan apa, sebenarnya perhutanan ni adalah salah satu jurusan yang not bad, is underrated courses. Sebenarnya dia memberi peluang yang banyak untuk mereka-mereka yang nak cari kerja. Sebab dia bukan sahaja bekerja dalam sektor perhutanan, dia boleh pergi ke macam-macam cabang. Dan bagi aku berbangga, most of my friends semuanya hebat-hebat belaka sekarang. Ada yang jadi consultant, ada yang jadi estate manager, ada yang jadi pegawai kerajaan. Jadi sebenarnya kita kena apa sajalah, kalau kita belajar, kita kena belajar sesuatu, kita kena bagi kita punya minat dalam satu-satu subjek yang kita ambil ataupun course yang kita pilih. Sebab yang paling penting waktu kita belajar, kita dapat pengalaman macam mana kita nak sediakan diri kita sebelum kita melangkah ke alam yang lebih mencabar, melangkah ke alam pekerjaan kan. Jadi aku rasa sampai itu je untuk kali ni. Nanti next time aku rasa banyak benda aku nak share dengan korang tentang ini. Permulaan ni kita just santai-santai, kita tahu background aku belajar apa. Sikit-sikit aku akan share dengan korang tentang benda-benda yang lebih besar, tentang how to dalam realiti pekerjaan, secara realiti dia, macam mana kita nak berdepan ataupun nak membawa diri dalam alam pekerjaan, alam yang lebih mencabar, alam yang sebenar. Jadi kita jumpa di waktu yang akan datang. Aku pun tak pandai nak buat video, just nak share macam ni je. Kalau ada kekurangan aku minta maaf. Hopefully korang dapat manfaat. Dan sebenarnya semua yang aku buat ni bukan untuk aku, and aku just nak rewind balik aku punya memori bersama kawan-kawan aku, budak-budak Haji 23, budak-budak forester. Once forester, always forester kan. Jadi kat sini juga aku nak merakamkan terima kasih juga kepada kawan-kawan aku. Aku masih ingat korang dan juga lecturer-lecturer yang ada dekat SPTA, dan juga semualah orang-orang yang ada dekat SPTA dulu. Ada Along, ada Encik Rizal, semualah semua tu memang ada dalam kenangan kita orang. And hopefully insya-Allah kalau dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, kita jumpa nanti. Okay, aku end video kali ni. Kita jumpa next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.